Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر 60 سنة أو 70 سنة faqad uzira ilahi fil umur. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi sahabat saya yang mengacarakan sebentar majlis ini, yang berbahagia yang dikasihi Tuan Nazir pengerusi kepada Masjid Al-Ansar Taman Keramat ini, yang berbahagia Tuan Haji Abdul Hamid Surid, yang dihormati ya Tuan Setiausaha yang menghubungi saya pada hari ini untuk saya datangkan slides yang saya akan gunakan sebentar nanti. Kemudian yang berbahagia sahabat saya, orang yang menjadi penghubung antara saya dengan Masjid Al-Ansar, iaitu Tuan Haji Nek Mustafa bersama isterinya, telah kontak saya, telah bertemu dengan saya dan memohon kalau dapat saya memberikan sedikit masa untuk menziarahi tuan-tuan di masjid yang penuh dengan barakah, masjid yang begitu lama, well established mosque. Bila saya tengok tadi, saya tengok pun alhamdulillah susunan-susunan yang menarik. Tengok giant fan ni pun sampai 2 giant fan, tuan-tuan. Jarang nampak 2 giant fan. Antara satu dengan satu lebih kurang dalam 50 meter, tak sampai pun antara satu dengan satu. Alhamdulillah. Saya tengok susunan dan sebagainya, tengok kapetnya yang indah ya. Dan tengok susunan-susunan daripada buku-bukunya, kitab-kitab yang saya pandang sekelilingnya, memandang kepada saya bahawa masjid ini well managed, well administered, well looked after. Inilah yang kita hendak, tuan-tuan dan puan ya. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam setiap masa, setiap ketika mesti lebih baik daripada mana-mana rumah dalam dunia. Mesti lebih baik daripada mana-mana istana dalam dunia. Mesti lebih baik daripada mana-mana pun mahligai-mahligai dalam dunia. Ini mahligai Allah, ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, insya-Allah dalam konteks inilah saya akan meneruskan sikit bersama-sama dengan teman-teman. Sebagai daripada tuan-tuan ni rasanya dah kenal saya agak lama dah, tuan-tuan Saya antara yang senior dekat sini, tak tahulah. Saya ada saudara saya, tuan-tuan yang belajar 60 tahun dulu agaknya. Tuan Haji Misran 60 tahun dulu, lebih 60 tahun 60 tahun tuan. Baru malam ni kita jumpa. La haula wala quwwata illa billah. 60 tahun tak berjumpa. Malam ini berjumpa, tuan-tuan. Saya nak recall balik bila jumpa Haji Misran ni. Susah nak recall pasal 60 tahun ni berbagai-bagai events in between that happens kan kepada saya, kepada Haji Misran dan sebagainya. Tapi Allah takdirkan saya jumpa dia di rumah Allah. Saya tak jumpa dia di pasar, saya tak jumpa dia di Lotus, saya tak jumpa dia di Giant, saya tak jumpa di IKEA. Tapi Allah takdirkan saya berjumpa di masjid yang namanya Masjid Al-Ansar Taman Keramat ini. Masya Allah. Inilah pertemuan yang paling baik, tuan-tuan Salah satu nama ahli syurga ialah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih.
Apa yang paling baik tuan-tuan, ahli syurga ini? Mereka sayangkan Allah. Saya yakin tuan-tuan, puan-puan yang datang ni, semua sekali anak-anak tafiz yang ada kat sini ni, kita sayangkan Allah. Kita bertemu kerana didorongkan oleh kerana kita sayangkan Allah. Sebentar lagi dalam sekitar 9.30 kita berpisah. Pun perpisahan kita didorong oleh kerana kita sayangkan Allah. Bukan sayangkan Allah saja. Dalam Al-Quran disebut, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Menggambarkan hidup seorang muslim, menggambarkan hidup seorang mukmin. Tuan-tuan, susunan kasih sayang pertama sekali, tuan-tuan dan saya mesti kasih Allah. Dan kita kena bawa message ini daripada lahir anak kita, tuan-tuan dan puan. Anak yang lahir baru berumur 3 jam, 2 jam, lahir, bidan atau jururawat akan cuci dia, mandikan dia, bedakkan dia, bedongkan dia. Habis dari bedongkan, jururawat akan bawa bayi kecil itu berjumpa dengan satu orang yang berdiri di sana. Mungkin yang berdiri itu Tok Wan dia, mungkin yang berdiri itu pakcik dia, mungkin yang berdiri itu ayah kandung dia sendiri. Apa nurse kata, apa bidan kata? Sila tuan. Sila tu maksudnya kita pun tahu. Dia pun ambil budak tu pergi satu sudut. Apa dia buat, tuan-tuan? Mula-mula sekali dengan budak ni, tuan-tuan, persiapannya tak cukup lagi, matanya tak cukup lagi, telinganya tak cukup lagi, degup jantungnya tak cukup lagi, aliran darahnya tak cukup lagi. Baru 3 jam pun kurikulum silibus yang kita bagi kepada anak umur 3 jam itu, sayangkan Allah, tuan-tuan. Apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai anakku, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Please carry these words, Allah Maha Besar, during remaja kamu, masa dewasa kamu, masa tua kamu, masa tuati kamu. Agungkan Allah. Itu message dia. Bayang, tuan-tuan, tak ada siapa manusia dapat mengulas dengan sebaik-baiknya, dengan sepanjang-panjang, dengan sedetail-detailnya perkataan yang kecil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha Besar. Maha denotes incomparability, tak boleh compare. Besarnya Allah tidak boleh compare. Bersatu semua sekali, kings of the world. Daripada Raja Salmannya di Saudi, ambillah tuan-tuan dan puan, raja-raja di Afrika, raja-raja di Asia, raja-raja di mana, kumpulkan seluruhnya. Kumpulan daripada raja-raja yang mewakili negeri-negeri agaknya yang paling kaya di dunia. Saudara, mereka hamba Allah. Mereka tidak sikit pun, tak ada sikit sekumet pun taraf mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mesej yang kita sampaikan kepada anak umur 3 jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi oleh kerana bapa tak kisah, mak tak kisah, pergi sekolah Allah tidak besar, masa remaja Allah tidak besar, pergi belajar di luar negara Allah tidak besar, balik bekerja Allah tidak besar. Akhirnya tua mencari-cari kebesaran Allah, tak jumpa kebesaran Allah. Malaikat maut pun datang bertemu dengan kita, mati dalam keadaan tidak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya banyak punya cerita tentang ini, tuan-tuan, tapi dalam masa terhad banyak. Saya berbicara ni dah 45 tahun macam ni, 45 years, solid years, sama dengan Profesor Harundin, Datuk Ismail Qamus, Datuk Hashim Yahya, Datuk Hasanuddin, yang hebat sekali, yang Mufti almarhum Mufti Negeri Islam Datuk Isha Bahrum. Tuan-tuan masih ingat lagi Forum Perdana Ehwal Islam yang saya pengurusikan selama 6 tahun, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi apa yang anda sebutkan kepada anak-anak kecil ni, bayi ni, silibus satu kurikulum atau mesej yang disampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi, tuan-tuan dan puan, Bilal kita, muazzin kita, sambung mesej itu. Maghrib tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya nak tanya, tuan-tuan, berapa orang yang menyahut panggilan Allahu Akbar, dengar, datang, salat, rukuk dan sujud di tempat azan diazankan? Berapa orang? Berapa orang, tuan-tuan?
Sini ni penduduknya paling ramai tuan-tuan, antara paling ramai ni, so dense, so heavily populated area ni. Berapa ramai yang datang? Mari kita pakai motosikal pusing tuan-tuan, cari kedai makan, tengok kedai tom yum semua, penuh manusia tuan-tuan. Orang dah dapat gaji, 2 hari yang lepas dah dapat gaji. Penuh manusia, tak salah, penuh manusia. Kalau tempat yang popular, western yang popular, beratur tuan-tuan, beratur, daripada pukul 6.30 tadi beratur. Saudara, berlalulah Allahu Akbar. Berlalulah Allah Maha Besar. Tom yum lagi besar daripada Allah. Pattaya lebih besar daripada Allah. Daging merah lebih besar daripada Allah. Inilah yang berlaku. Ini yang berlaku dalam hidup kita hari-hari. Yang melakukan anak kita, menantu kita, diri kita. Saudara, jadi malam ni saya diminta membincangkan tajuk mati dalam husnul khatimah. Cantiklah tajuk ni. Tuan-tuan ni, untuk pengetahuan tuan-tuan ni, saya tulis buku ni tuan-tuan ni. Buku yang terbaru, saya tulis 40 buku Tuan Haji Abdul Hamid ni. I have written 40 books. This is the last 3 books. Salah satu namanya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Bukan kerana saya tulis buku ni, bacalah buku ni. Then you will be getting the whole perspective. What it is about death. Apa dia kematian? Kenapa mesti mati dalam husnul khatimah? Kenapa mesti mati dalam husnul khatimah? Kalau tuan-tuan sudah diberikan umur macam saya tuan-tuan, hari ini umur saya tepat hari ini 76 tahun umur saya tuan-tuan. Hari ini saya menyambut hari lahir saya 76 tahun. Saudara, kalau 76 tahun saya dimatikan, tidak mati dalam husnul khatimah. Tadi saya bacakan tuan-tuan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man umra 60 sana atau 70 sana faqad uzra ilahi fil umur. Siapa yang sampai usianya 60 tahun atau 70 tahun. Tuan-tuan dengan masuk saya ni. Siapa yang sudah sampai usianya Tuan Haji Abdul Hamid 60 tahun atau 70 tahun, maka Allah tidak menerima apa alasan sekalipun. Kenapa kamu tidak boleh diletakkan di bawah arash di padang mahsyar nanti? Artinya, kenapa kamu tidak boleh dijadikan ahli syurga? You don't have one single reason to tell God why are you cannot be put into the syurga. You don't have the reasons. Pasal 76 tahun dah hidup, 76 tahun. Takkan 76 tahun saya tak boleh baca Quran? Tuan-tuan cuba fikir. 76 tahun ada orang tak boleh baca Quran. Ada sahabat bagi tahu saya yang ada akademi Quran tuan-tuan di Kelang di sana. Akademi Qurannya khusus untuk adults, untuk orang dewasa. Akademi Quran dia dah masuk tahun yang ke-7, didirikan untuk orang dewasa. Pendirinya ada ijazah masters dalam Quran daripada Azhar University. Tak payah sebutlah siapa orang. Apa dia kata dengan saya? Dr. Hassan dia kata, yang datang jumpa saya nak belajar Al-Quran ni umur 60, 70, 80 tahun. Sebahagiannya saya mulakan dengan surah 114. Surah 114 surah apa tuan-tuan? Surah apa yang 114? An-Nas. Surah pertengahan ke, awal ke, akhir? Akhir. Apa dia kata? Saya buka Al-Quran, tunjuk kepada pakcik, makcik, suami isteri yang datang umur 63 tahun, suami dia umur 72 tahun. Buka. Saya suruh dia tunjuk. Min syarril waswasil khannas. Tunjuk. Tak boleh tunjuk tuan-tuan. Tak boleh tunjuk. What does it mean? Dia tak kenal huruf. Umur 60, late 60 tahun tak kenal huruf. Allah bagi dia masa yang cukup. Macam mana tuan-tuan dan puan kalau tuan-tuan pergi ke Bangladesh, ke Pakistan, ke India, sebagai daripada negeri Arab, budak-budak umur 8 tahun hafaz Quran. Hafaz Quran. Nak kata dia orang Arab, tuan-tuan pergi Pakistan, tuan-tuan pergi India, tuan-tuan pergi Bangladesh, 10 tahun, 8 tahun hafaz Quran. Macam mana kita umur 76 tahun tak boleh baca Al-Quran?
Macam mana nak menghadap Allah tak boleh baca Al-Quran? Nanti ada satu soalan dalam kubur, tuan-tuan. Satu Quran dalam kubur, daripada 6 soalan dalam kubur, 6 soalan alam barzah. Salah satu soalannya ialah wa ma imamuka, wa ma imamuka, siapa imam kamu? Bukan nak jawab imam aku ialah Mulyadi, bukan. Bukan. Wa ma imamuka, soalan yang ketiga atau soalan yang keempat, siapa imam kamu? Jawabnya, tuan-tuan, Al-Quranu imami, Quran itu imamku. Imagine if you can read Al-Quran. Imagine the Quran is not in your heart. Imagine the Quran is not in your mind. Imagine the Quran is not the flowing of the blood into all the blood vessel. Al-Quran is not there. Tak maaflah, tuan-tuan. Saya haraplah, tuan-tuan. Tapi yang cantiknya, Tuan Haji Abdul Hamid, dalam Islam ni, saudara hari ini tak boleh baca Quran, tak apa, tak ada masalah. Tetapi mesti hari ini ada effort untuk mula baca Al-Quran, mula belajar Al-Quran. God would see your effort. It is not your result or whatever that you did, not the result. It is your effort. Usaha kamu. Malam ni kita mengetahui tak boleh baca Quran, cari guru Quran. Imam ni punya cantik bacaan Mulyadi tadi, tuan-tuan. Ustaz Mulyadi. Saya ingat Indonesia aku punya Kelantan. Ada satu pemain badminton Indonesia double, dia punya Mulyadi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingatlah, masa Rudi Hartono dulu. Saudara-saudara, saya nak sebutkan lagi tentang Al-Quran ni. Pagi tadi tuan-tuan bangun, pagi sebelumnya, pagi minggu sebelumnya, rumah tuan-tuan typically dekat sini ada 4 atau 3 bilik. Kebanyakan berapa bilik, tuan? Kawasan ni lah kawasan teman-teman kita kat sini. Kebanyakannya 4 bilik. Kebanyakan 4. Saya ambil yang Nazir punya cakap. Yang lain tu saya tak dengar lah. 4 bilik. Saya nak tanya, pagi tadi, tuan-tuan pagi tadi ni, hari Selasa pagi tadi, terdengar tak bacaan Quran sebelum selepas subuh bilik yang pertama? Tuan-tuan jawab dalam hati je. Terdengar tak bacaan Quran daripada anak perempuan kita 2 orang yang share bilik, satu bilik yang kedua? Terdengar tak bacaan Quran pagi tadi? Bilik yang ketiga, tuan-tuan, juga anak perempuan 1 orang, tuan-tuan, share dengan anak saudara kita yang bekerja di Kuala Lumpur, menumpang di rumah kita. Bilik yang ketiga, terdengar tak bacaan Quran daripada bilik yang ketiga? Bilik yang keempat, master bedroom. Siapa master bedroom? Kau salah, saya dan isteri saya, tuan-tuan dan isteri tuan-tuan. Soalannya, terdengar tak bacaan Quran daripada bilik master bedroom yang diisi oleh ketua dalam rumah dan timbalan ketua dalam rumah itu, iaitu ayah dan ibunya atau suami dan isterinya? Kalau jawapannya tak ada, hari ini tak ada, minggu ni tak ada, minggu lepas tak ada, bulan lepas tak ada, tahun lepas tak ada, apa kata Nabi? Kumpulkan kayu-kayu lama. Nabi kata, kumpulkan pelepah-pelepah kurma yang kering, kumpulkan segala ranting dan dahan-dahan kayu yang kering. Maka dihimpunkan di hadapan Masjid Nabawi itu, macam membukit kayu-kayu kering, pelepah-pelepah kurma kering. Ditanyakan kepada Nabi, untuk apa ya Rasulullah? Kita bakar penghuni rumah dan penghuninya, dalam mana Al-Quran tidak dibacakan, sebab rumah itu tidak lebih daripada kubur saja. Rumah itu kubur. Bayang, tuan-tuan, seorang suami dekat situ kubur mayat dia. Seorang ibu dekat situ kubur, nampak ibu masak, ibu pergi basuh, ibu pergi sidai baju, kubur dia. Mayat sedang sidai baju, tuan-tuan dan puan. Ada satu hadis, kalau azan diazankan, penghuni rumah itu tidak datang untuk sembahyang di mana azan diazankan. Apa kata Nabi? Bakar rumah itu dengan penghuni-penghuninya sekali. Bakar rumah itu.
Kalau kita jalankan peruntukan ini tuan-tuan, berapa rumah yang terbakar agaknya? Takut-takut rumah jatuh kuasa pun terbakar. Saudara-saudara yang mati sekalian, saya faham sangat masjid tuan, pasal saya dulu exco agama tuan-tuan ni. Saya pernah datang ke sini, saya lupa lah sebenarnya. Saya belum pernah datang sini, Al-Ansar ni. Tuan-tuan, siapa yang dah lama kat sini? Saya pernah datang kat sini. Tapi saya tak ingat lah saya datang ke mana, mungkin tidak lah. Okey. So, saudara yang mati sekalian, sekarang kita nak cerita mengenai mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan mengaminkan doa ni daripada kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua. Amin sajalah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin. What does it mean? How does it change your life? Does it change your life? Adakah dia mengubah kehidupan kita? Amin tuan-tuan. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Apa arti husnul khatimah? Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So powerful. Doa ni very very powerful. Apa nak minta? Supaya kita dimatikan perkataan akhir kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya mati dalam husnul khatimah. Su'ul khatimah, mati gagal lidah kita, gagal hati kita, gagal mata kita nak berikan isyarat bahawa kita sudah menyebut perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gagal. Ada orang dulu, tuan kampung dulu, Tuan Jamil ni, dekat-dekat 21 hari tak mati-mati. Nazak dah. Sakratul maut tak mati-mati. Saya ingat lagi apa dia buat. Bumbung tu, buka sikit bumbung, lantai buka sikit lantai. Panggil orang. Akhirnya mengembuskan nafas yang akhir. Tak mati-mati. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dalam hidup dia memang takut mati, tak mau mati. Hubbud dunia, apa lagi tuan-tuan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Manusia ini hubbud dunia, cinta dunia dan tak suka kematian. Benci kepada kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saudara, berpada-padalah tuan-tuan. Saya pun cinta dunia. Saya belajar 25 tahun tuan-tuan. Dengan Haji Misran agaknya kita belajar masa sekolah menengah kot gitulah. Kan ya? Lepas tu masing-masing arah lah kot. Saya teruskan belajar. Saya lepas tu habis belajar, sebaik saya pegawai PTD, pegawai takbir dan diplomatik. Saya kebanyakan bekerja di Jabatan Perdana Menteri, berbagai-bagai jabatan, dan pernah memangku menjadi DO Kuala Selangor. DO Kuala Selangor selama 3 tahun. State Secretariat, saya ketua perancang State Secretariat. Masa tu ada Kementerian Tanah, kalau tuan-tuan ingatlah, Kementerian Tanah dan Galian. Menteri dia siapa tuan-tuan ni? Dato' Ansri. Saya adalah pegawai perancangnya, pengarah perancang. Saya bertanggungjawab dengan teman-teman merancangan Felda, merancangan Fekra, merancangan Risda. Masa saya bekerja dengan kerajaan. Lepas tu saya menjadi ahli parlimen Parit Bunta tuan-tuan. Orang Selangor bertani di Parit Bunta. Parit Bunta saya tak kenal seorang pun. Saya pergi tuan-tuan, saya tak kenal seorang pun. Saya tak kenal seorang pun, saya tak kenal. Okey, tak apalah, itu dah cerita lama-lama, itu cerita lama. Dengan Sungai Burung. Lepas tu saya pindah ke sini dekat di Kegombak Setia. Di situlah saya dilantik menjadi Esko Kanan Kerajaan Islam. Jaga agama dan infrastruktur. InsyaAllah tuan-tuan. Sekarang ni saya sedang mengusahakan, nantilah saya nak cerita sikit tentang apa namanya, Anjung Husnul Khatimah. Ni, Anjung Husnul Khatimah. Dalam dunia kemungkinan saya dah tengok dah tak ada macam ini. Di Malaysia pun tak ada, di Asia pun tak ada yang namanya seakan-akan dengan Anjung Husnul Khatimah. By the very title dia Husnul Khatimah,
Tuan-tuan tahulah apalah gunanya Anjung Husnul Khatimah yang akan dibangunkan di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Pahang Darul Makmur. 2 orang profesional, suaminya property consultant, isterinya senior lawyer lah tuan-tuan, umur 50 lebih dah, very senior lawyer. Suami isteri ini memiliki tanah 7 ekar di Bentong, di Mukim Mempaga, tepi jalan. Kalau tuan-tuan orang Kelantan, Imam boleh jadi orang Kelantan, balik nak ikut Gua Musang, mesti lalu tanah ni tepi jalan. Sekarang sedang membuat kerja-kerja tanah, earthwork, sedang buat usaha nak dibangunkan sekarang ini. Tuan-tuan dan puan, pembangunannya seluruhnya secara wakaf. Tanah ini diwakaf, dananya secara wakaf, pembangunannya secara wakaf, kontraktor yang dilantik pun secara wakaf, dan pembangunan seterusnya hingga siap nanti pun secara wakaf. Sekarang ni, bila sudah diwakafkan, nama pemilik asalnya tak ada dalam geran. Nama dalam geran sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang. Sebab Majlis Agama Islam menjadi pemegang amanah kepada tanah 7 ekar yang diwakafkan itu. Majlis Agama Islam Pahang pula melantik Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin, Yayasan Husnul Khatimah, non-profit making organisation, sebagai mutawali namanya. Mutawali, kami membangun dan kami mengisi program dalam pembangunan. Keseluruhannya 3 fasa ni, Tuan Haji Abdul Hamid menelan belanja 27 juta. Fasa yang pertama yang sedang dibangunkan 13 juta, masjidnya saja berhubungan 4 juta masjidnya. InsyaAllah bila siap full bloom nanti, ada 350 orang dekat situ tuan-tuan. Dan mereka tinggal di situ tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tahu, orang Taman Keramat dipersilakan, orang orang apa juga, di mana-mana juga tuan-tuan. Orang Malaysia 70% orang Malaysia. 30% diperuntukkan kepada orang luar, Singapura, Brunei, Selatan Thailand, Indonesia dan sebagainya. 30%, 70% orang Malaysia. Saudara, di situ tak ada cerita lain dah. Bangun, semuanya akan bangun 4:45 pagi. Semuanya. Yang tolak wheelchair akan pergi ke masjid. Tak boleh semayang di bilik, tak boleh semayang di panggil studio, tak boleh semayang di studio, mesti semayang di masjid 4:45 pagi. Apa semayangnya? Tahajud, semayang taubat, semayang hajat, semayang witir. Tahajud, semayang taubat, semayang hajat, semayang witir. 7 kali 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, non-stop. Tak ada satu pun yang akan tertinggal, insya-Allah. Datang ke situ tuan-tuan dan puan, semaya waktunya berjamaah tidak tinggal, tahajudnya tuan-tuan tiap pagi tidak tinggal, dan zikir-zikirnya tidak tinggal, ilmu majlis ilmunya tidak tinggal, kuliah tajwidnya tidak tinggal, tuan-tuan ya, kuliah fardu ainnya tidak tinggal, kuliah tentang akidahnya tidak tinggal, kuliah tentang syariatnya tidak tinggal, kuliah tentang akhlak tasawufnya tidak tinggal, kuliah mengenai manusia untuk mati bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah pun tidak tinggal. Unik tempat ini tuan-tuan. Nantilah ujung nanti mungkin kalau ada masa saya cerita sikit tentang itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuknya ialah husnul khatimah, impian setiap muslim. Husnul khatimah, impian setiap muslim. Saya nak tengok tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita pergi kepada mana tadi, kat sini ke? Mana dia punya? Tak ada? Okey. Tuan tengok sikit tuan. Hilang. Selama tak ada. Okey. Ni kat sini kan. Ni. Okey. Saudara-saudara, saya buat sebenarnya biasanya ceramah saya ni tidak menggunakan slide ni. Tapi saya memikirkan biasa tanya Tuan Nik Haji Mustafa ya. Macam mana keadaan demografi tempat sini. Dia kata kebanyakannya agak berumur dan sebagainya, pencen. Jadi for retention tuan, memory retention. Jadi saya buatkanlah sebegini ini, saya buat begini. Boleh juga bicara begitu je. Takut-takut nanti kita tak dapat inti-inti tuan. Apa yang nak disampaikan. Sebab itu saya siapkan petang tadi dan bagi kepada Cik Zakuan untuk kita paparkan di sini. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fa inna bikum bima kuntum ta'malun. Ini saja saya sebutkan tentang ayat Quran ni. Kemudian tuan-tuan, aina ma takunu yudrikumul maut wa la kuntum fi burujin musyayyadah. Surah An-Nisa ayat 78. Di mana juga kamu berada. Tuan-tuan, puan-puan di belakang, di mana juga puan-puan berada, maut akan mendapatkan kamu wahai perempuan, wahai puan-puan. Bila sampai ajal,
sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh. Saudara, tuan-tuan, bila ajal kita sampai, tuan-tuan dan puan, masuk satu bilik, tuan-tuan dan puan, angin tak boleh masuk, apa pun tak boleh, air tak boleh masuk, gas tak boleh masuk, tapi malaikat maut boleh masuk, tuan-tuan. Malaikat maut boleh masuk. Sebab itu, saudara, mati ni satu yang paling real. Kawan-kawan saya, tuan-tuan, umur 76 tahun ni, sebahagian daripadanya, minta maaf saya sebutkan, sebahagian daripadanya dah main najis, tuan-tuan. Main najis. Betapa syukurnya saya kepada Allah. Umur yang sama, saya boleh pergi kuliah maghrib di masjid Al-Ansar ni, tuan-tuan. Itu kawan saya main najis. Kawan yang satu hostel dengan saya, kawan yang satu universiti dengan saya, kawan yang belajar di Amerika Syarikat bersama dengan saya, dah tak ada dah, tuan-tuan. 75% kawan saya sudah dipanggil oleh Allah. Kawan saya Profesor Harudin sudah dipanggil oleh Allah. Kawan saya adiknya Hasan Din sudah dipanggil oleh Allah. Kawan karib saya Datuk Ismail Kamal sudah dipanggil oleh Allah. Kawan saya, tuan-tuan, bekas mufti dan bekas lecturer UIA Datuk Hashim Yahya telah dipanggil oleh Allah. Kawan saya hormat ni, dia lebih tua daripada saya, agaknya dalam 10 tahun lebih tua daripada saya, Mufti Kerajaan Negeri Selangor Datuk Ishak Bahar. Antara orang yang paling saya rasa lah. Tuan-tuan, kalau tanyakan saya, Hasan, siapa dalam kepala kamu nak menjadi satu ikon, contoh manusia mukmin di Malaysia ni? Antaranya yang berbaris di hadapan, yang nampak jelas mukanya, Datuk Ishak Bahar. Antaranya Datuk Harudin, antaranya Datuk Ismail Kamus. Sebab itulah dia magics menjadikan Forum Perdana Ehwal Islam selama 6 tahun yang saya pengurusikan itu. Dibuat rating, setiap bulan dibuat rating semua program. Forum Perdana Ehwal Islam tak pernah duduk nombor 2, nombor 1. Seniman Bujang Lapuk kalah. Betul, serius. Sebab kita ada manusia-manusia ini, manusia ilmuwan, manusia yang ikhlas. Saya tak boleh gambarkan keikhlasan. Profesor Harudin sebelum berangkat ke Amerika Syarikat, saya antara orang yang bersalam yang terakhir daripada rumah dia, mengantar dia pergi. Apa dia nasihat kepada saya? Jangan tinggalkan usaha dakwah. Satu, jangan lupa didik isteri dan anak-anak, kerana kalau isteri kita tercalar reputasinya, dakwah kita pun menjadi hambar. Nombor 3, apa dia kata? Nombor 2, ajak orang beramai-ramai datang masjid. Ajak orang ramai-ramai. Ini AU2 ke, tuan? Ajak orang ramai-ramai di AU2 dia datang masjid. 4 hari yang lepas, Tuan Haji Abdul Hamid, saya berada di Kulim, Sungai Petani, Kulim. Kemudian tu saya ada di Gurun. Kemudian tu saya berada di Merbuk. Di Merbuk, saya dijemput untuk memberikan satu kuliah duha perdana oleh satu masjid yang viral sekarang. Masjid itu ialah Masjid Al-Bushra. Kita buka je dalam Facebook, Al-Bushra Merbuk. Kenapa dia viral? Tuan Haji Abdul Hamid, kawasannya kecil, 1,5 ekar aja, tapi they make it so compact, so compact. Dalam tu ada kedai gunting, dalam tu ada car wash, dalam tu ada studio, dalam tu outlet untuk menjual-jual berbagai-bagai barangan. Dalam itu ada tempat rehat, dalam itu ada tempat bersantai, dalam itu tempat ada minum-minum, dalam itu ada ruang tamu. Dalam itu ada ruang besar, ruang salat besar. Dalam itu ada bilik tayangan. Masya Allah, komplit. Inilah antara masjid yang dapat memancarkan syiar yang dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada perkara yang boleh menandingi, melebihi tingginya Islam.
Saya ulang balik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada satu perkara pun yang boleh menandingi tingginya Islam. Maka sebab itu Muslim orang Islam itu tinggi. Tidak ada satu manusia dalam dunia ini boleh menandingi kehebatan di sisi Allah. Di sisi Allah tingginya reputasi kedudukan manusia yang namanya Muslim yang memegang Islam dalam hidupnya. Saudara, 2 minggu yang lepas sebelum itu saya berada di Temerloh. Temerloh 3 hari saya di sana. Berada di Temerloh. Lepas tu saya berada di Jengka, tuan-tuan ni. Bandar Pusat Jengka namanya. Temerloh saya dipanggil 3 kali dah, tuan-tuan. Pergi satu masjid, kuliah maghrib saya pernah bagi, kuliah subuh saya pernah bagi, kuliah duha pun saya pernah bagi. Inilah masjid kuliah subuhnya sama dengan ramai sembahyang Jumatnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook. Facebook saya pun boleh tengok. Saya bagi kuliah subuh puan-puan yang hadir hampir tak ada ruang tu, tak ada ruang. Di tempat solat utama tu tak ada ruang yang tidak diduduki oleh manusia. Berimpit-impit tu, berimpit-impit ni, berimpit-impit mendengar kuliah subuh. Ada gambar, tuan boleh tengoklah. Nama masjidnya MTJ, Masjid Temerloh Jaya. Dia punya pengurusi nama Dr. Abdullah Ismail. Sekarang Dr. Abdullah Ismail ni pusing satu Malaysia dia panggil, sampai Brunei, sampai Singapura panggil dia. Nak tahu apa rahsianya. Kalau mereka dapat mengambil sedikit secebis daripada rahsia itu untuk dipraktikkan di masjid masing-masing. Di Singapura, di Brunei, Selatan Thailand, Indonesia, termasuk masjid-masjid di Malaysia. Masya Allah. Dia ada, tuan-tuan dan puan, dia ada dia punya plan, long term plan dia sampai 20 tahun punya plan. Kan imagine, tuan-tuan. Masjid ada planning 20 years perspektif, panggil perspective plan, 20 years perspective plan. Salah satu dia punya syu'bah, jawatan kuasa kecil dia penyambut tetamu. Jawatan kuasa tak ramai, ada 4,000 orang penyambut tetamu. Tapi volunteers yang dia incorporate dekat-dekat 78 orang penyambut tetamu. Tuan-tuan datang ke sana, maka dia akan hampir kepada pintu, tuan-tuan nak keluar daripada kereta, dia akan diiringi tuan-tuan sampai masuk ke dalam dewan salat. Tiap-tiap orang, bukan saya saja sebagai VIP, bukan. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana dia latih? Dan dikatakan penduduk tempatan, tuan-tuan nampak penduduk tempatan yang agak, dia taman kan ni? Dia kata tidak ada rumah yang tidak diwakili dalam mana-mana sembahyang, waktu sembahyang. Tidak ada rumah yang tidak diwakili. Macam mana, tuan-tuan? Apa mereka buat? Mereka ada seluruh senarai, detail senarai. Rumah A, nama ketuanya ini, nama isterinya ini, anaknya 7 orang, tarikh lahir kita abang ini, sampai tarikh lahir, tuan-tuan. Beberapa orang daripada masjid ni diminta untuk datang pergi kepada dia. Sekurang-kurangnya bawa satu benda hadiah kecil, tak sampai RM12 pun nilai hadiah itu, beri kepada mereka dengan ucapan, dan berikan senarai program-program minggu dan bulan itu yang perlu dapat mereka ketahui dan mereka dapat hadir bersama. Tuan-tuan, dia orang pergi rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah.
Akbar, Allahu Akbar. Itu Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amir itu. Terima kasih Tuhan. Bismillah. La ilaha illallah rabbil tamma bistaghfir. Wa ba'athul maqal mahmud alladhi wa'ata. Innaka la tukhliful mi'ad. Betul. Saya nak tanya Tuan Azir ni, dia biasanya macam mana Tuan Kita terus sikit, sambung sikit lagi. Okey Tuan ya. Saya akan sambung sampai sekitar 8.45 begitulah insya-Allah. Tapi yang pastinya tidak melintasi pukul 9 lah. Ya. Okey saudara, kita sambung. Perlunya husnul khatimah. Kenapa perlu husnul khatimah? Dah ada dalam paparan negaranya. Ada. Tak nampak kecil sangat dia. Kenapa perlu husnul khatimah? Ada 6 perkara dikasih di situ. Pertama, mati dengan kalimat la ilaha illallah. Perlunya husnul khatimah bagi Hasan Ali, bagi tuan-tuan, bagi seluruh manusia muslim satu dunia ini. Kerana kita nak mati. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati ucapan akhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Marilah kita tuan-tuan. La ilaha illallah bukan boleh dilatih, dihafal tuan-tuan. La ilaha illallah ni diucap, dipahami, dihayati, dihidupkan dan disebarkan, terutama kepada keluarga terdekat, kepada jiran tetangga, akhirnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5-6 tadi tingkat-tingkat la ilaha illallah. Yang kedua, boleh menjawab soalan kubur. Ada berapa soalan kubur tuan-tuan? Ada berapa soalan kubur? Ada berapa soalan kubur? Ada kitab kata 5. Ada kitab kata 6. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Muka nakir tanya kita, "Marabbuka, siapa Tuhan kamu?" Tak, maaf tuan-tuan, yang tak datang masjid tak boleh jawab. Yang tak jaga salat tak boleh jawab. Yang tak tahu baca Quran tak boleh jawab. Yang tak didik isteri tentang agama tak boleh jawab. Yang tak didik anak kepada agama tak boleh jawab. Yang rasuah dalam bekerja tak boleh jawab. Yang minum, menunggang, menungging tak boleh jawab. Yang zina tak boleh jawab. Saudara, yang salah kuasa tak boleh jawab. Imamun adil, salah satu daripada ahli syurga namanya Imamun adil. Adil di sini dalam konteks yang sangat luas, antaranya tidak menyalahgunakan kuasa yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka. Okey, saudara yang saya muliakan sekalian. Kemudian nombor 2, bukan ni, yang tadi. Nombor 2 tuan-tuan, apa anda? Damai di alam barzah. Kenapa kita mesti ada husnul khatimah? Kenapa husnul khatimah? Kita nak damai di alam barzah. Saudara, ada yang alam barzah itu sebagai daripada lubang neraka. Ada manusia di alam barzah itu sebagai daripada taman syurga. Dalam alam barzah, taman syurga. Kita doa kepada Allah. Seluruh teman-teman tuan-tuan, teman-teman yang datang ke Masjid Al-Ansar adalah teman-teman yang akan berada di alam barzah dalam keadaan damai, isterinya damai, suaminya damai, toknya damai, tok wannya damai, bapaknya, emaknya damai. Seluruh jalinan keluarga generasi sampai hari kiamat damai di alam barzah. Doa kita tuan, doa kita. Next, damai di padang mahsyar. Pada mahsyar ada orang di padang mahsyar tuan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang pada mahsyar nanti peluhnya sampai buku lali. Ada orang peluhnya sampai paras bahu. Ada orang peluhnya sampai paras kepala. Kenapa peluh banyak macam itu? Sebab matahari hanya sejengkal daripada kepala. Ini rukun iman. Saudara nak percaya pun itu rukun iman, tak nak percaya pun itu rukun iman. Percaya hari akhirat sebagai daripada 6 rukun iman. Ada orang yang memekik, melolong tuan-tuan dan puan, berenang dalam lautan peluh, berenang dalam lautan peluh di padang mahsyar. Tapi ada sebahagiannya yang seronok duduk di situ. Dia duduk di bawah arasy Allah, the throne of Allah SWT, singgasana Allah.
Siapa di antara mereka? Antaranya ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Saudara, marilah kita merindui masjid. Rindu kepada tengok ni, rindu tempat orang membaca khutbah, rindu tengok tu ni mihrab, rindu tengok teman-teman, rindu tengok kain sejadah, rindu tengok hiasan-hiasan masjid, rindu kita berada di bawah nun dan tu giant fence ini, rindu nak bertemu dengan teman-teman, rindu nak mendengar bacaan daripada Imam Mulyadi, rindu nak mengaminkan amin Imam Mulyadi. Tu kalau seminggu sekali datang masjid, tak rindu tuan-tuan, tak rindu. Anak muda datang masjid seminggu sekali, di belakang tu dekat ambil wuduk, dia duduk situ je. Saya baca khutbah setiap minggu. Baru ni tuan-tuan, minggu yang lepas ni, Jumaat lepas, saya baca khutbah di Masjid Al-Furqan Kulim. Saya bagi tazkirah, saya diminta memberikan khutbah dan mengimamkan salat Jumaat. Masjid Al-Furqan, masjid itu berusia 100 tahun. Masjid di tengah-tengah Pekan Kulim itu. Saudara, bila saya baca khutbah ni, pandang ke bawah, sedih tuan-tuan dan puan. Sedih. Dalam khutbah kita sebut sini, dalam khutbah, jangan tengok telefon, jangan scroll telefon. Tapi ramai yang masih lagi daripada atas tu, daripada tempat kita baca khutbah tu tuan-tuan, daripada mimbar tu nampak berapa orang yang sibuk dengan telefon. Berapa orang yang tertidur, tersengkut, tertidur. Sampai habis tuan-tuan, orang tepuk bahu dia. Dah. Inilah yang berlaku saban minggu. Macam mana nak masuk syurga tuan-tuan? Datang masjid untuk tidur, datang masjid untuk melayan pengantuk kita, datang masjid untuk mengumpat orang, datang masjid untuk mencari kesalahan orang, datang masjid untuk mencari kesalahan pengurusi masjid. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan, damai pada masa menjadi manusia kanan. Kita nak akan mati dalam surah khatimah ni sebab kita nak jadi manusia kanan. Ashabul yamin. Siapa manusia kanan? Manusia yang diberikan buku catatannya dan disambut dengan tangan kanannya. Itu adalah petanda-petanda mereka akan dipilih untuk masuk ke syurga Allah. Oposit daripada itu ialah ashabul shimal. Ashabul yamin ma ashabul syamin, ashabul shimal ma ashabul shimal. Manusia kiri adalah manusia yang tersekat untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, kenapa kita nak mati dalam husnul khatimah? Jawab yang terakhir, yang keenam. Kita memerlukan syurga. Kita nak hidup dalam syurga. Tuan-tuan, tuan-tuan bacalah tuan-tuan, buku ni tuan-tuan, ada kisah syurga dengan neraka tuan-tuan. Tuan-tuan baca. Syurga, tak ada perkataan manusia dunia yang boleh menggambarkan keindahan, kehebatan syurga. Neraka pun tak ada bahasa dalam dunia yang boleh menggambarkan the degree of sex, the torture, the degree of torture yang berlaku di neraka, diseksa oleh mereka yang enggan patuh kepada perintah-perintah Allah, yang enggan mengikut kehidupan sunnah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, next. Isu mengenai husnul khatimah. Kenapa kita bawa cerita tentang husnul khatimah ni? Saudara, kita bawa sebab saya tunjuk diri saya, dia bukan tuan-tuan ni, malas beribadah. Malas tuan-tuan. Nak bangun pagi malas, apalagi nak bertahajud. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Kalau kita yang hadir ni umur 40-an, 50-an, 60-an, tak bertahajud lagi tuan-tuan. Saya pun tak tahulah apa nak dikatakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pendek mengatakan tentang sallu bil lail walau raka'ah. Sembahyang tahajudlah, sembahyang malamlah. Walaupun kamu mampu hanya melakukan 1 rakaat. Buatlah. Saya tahu tuan-tuan buat, saya tahu tuan-tuan buat. I'm just re-emphasizing. Buatlah, jangan tinggal. Kejutkan isteri, kejutkan suami, kejutkan anak-anak. Dalam kepala manusia kebanyakannya tahajud untuk orang tua-tua, tahajud untuk orang nak mati. Tidak. Abdullah ibn Mas'ud, tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi kebanyakan 70% daripada sahabat Nabi berumur di bawah 16 tahun tuan-tuan.
di bawah 16 tahun. Abdullah ibn Umar di bawah 16 tahun. Abdullah ibn Mas'ud di bawah 16 tahun. Ali karamallahu wajhah di bawah 16 tahun. Zaid bin Sabit di bawah 16 tahun. Tapi tahajud mereka. Tahajud Abdullah ibn Mas'ud. Tahajud Abdullah ibn Umar. Tahajud Umar ibn Khattab. Tahajud Utsman ibn Affan. Tahajud Ali karamallahu wajhah. Tahajud manusia yang paling kaya, Abdurrahman ibn Auf. Tahajud. Jangan tinggal tahajud. Bangunlah. Peringkat awal ni kalau tak boleh bangun pukul 4 tuan-tuan, tak apa. 4.45 okey lagi. Pukul 5 pun okey lagi. Pukul 5 tuan-tuan bangun pukul 5, insya-Allah gosok-gosok gigi semua sampai 5-10 minit. Boleh buat 3 sembahyang. Tahajud boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat boleh lagi. Kemudian tu sembahyang taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Lepas tu sudah sembahyang hajat boleh. Usolli sunnat al-hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Tutup kalau misalnya tak cukup waktu, macam-macam dekat-dekat azan, sembahyang witir 1 rakaat. Usolli sunnat al-witir raka'atan lillahi ta'ala. Angkat tangan tuan-tuan, kalau boleh nangis di depan Allah. Nangis di depan Allah. Nangis, cuba nangis tuan-tuan, cuba nangis. Sebutir air mata kata ulama yang dikeluarkan, yang dialirkan pada pagi-pagi dalam tahajud, sebutir air mata memandamkan api neraka 70,000 tahun kiraan akhirat. Sebutir air mata. Bukan senang nak menangis tuan-tuan, buat bolehlah, bukan senang nak nangis. Okey, next. Tidak memakmurkan masjid. Saya dah sebut tadi. Isunya tuan-tuan, nak mati dalam solat timah. Nak mati dalam solat timah tapi tak pergi masjid. Nak mati dalam solat timah tapi tak cari ilmu di masjid. Nak mati dalam solat timah tak bawa isteri datang ke masjid. Nak mati dalam solat timah tak bawa anak dara kita dengan kita sebagai mahram, tak datang kepada masjid. Ada anak dara kita dah umur 29 tahun tuan-tuan, sekali pun tak pernah melangkahkan kakinya memasuk masjid Al-Ansar. Sekali pun tak pernah. Macam mana tuan-tuan? Anak dara kita tak perlu ada ilmu. Mahramnya ada, bapa dia mahram dia, mak dia mahram dia, adik dia mahram dia. Tak ada mahram jangan datang. Mana nak dapat ilmu tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu saya. Mana nak dapat ilmu? Ilmu yang kita belajar sekarang ni, ilmu mempraktik agama. Tak ada di UIA, tak ada di Universiti Melaya, tak ada UKM. Ilmu mempraktik amalan akidah, amalan syariah, ilmu akhlak. Kalau universiti itu kebanyakannya ilmunya civilization, Islamic civilization. Tapi adakah mengajar ilmu dekat universiti, mengajar macam mana ambil wuduk yang betul, macam mana sahihnya wuduk, macam mana dia mengajar? Adakah universiti tuan-tuan? Masa tuan belajar universiti dulu, ada tak universiti mengajar kita macam mana caranya mengambil wuduk yang tepat, yang betul, wuduk yang dapat diterima, wuduk yang sah, yang sahih, yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang solat pula, universiti mana mengajar? Mengajar apa tuan-tuan? 3 rukun solat. Rukun qalbinya, rukun qaulinya, rukun fi'linya. Bagi tahu saya universiti mana? Saya masuk universiti. Universiti mana yang mengajar? Universiti yang mengajar dia ialah namanya Universiti Al-Ansar Taman Keramat, AU2. Itu universiti dia. Tapi kalau anak kita tak datang, kita pun tak datang, isteri pun tak datang, nak belajar agama di mana? Ada di antara kita tuan-tuan, isi-isi. Saya ada kuliah duha tuan ni. Nanti saya nak jumpa kita punya ketua musliman. Kita boleh atur kuliah duha. Habis kuliah duha saya dalam 1 jam setengah. Masa minum-minum tu, ibu-ibu ni agak-agaknya dengan mesra datang jumpa saya lah, mengadu berbagai hal. Pertama mengadu tentang anak, kedua mengadu dengan suami, hal suami dia. Saudara-saudara, macam-macam aduan. Yang paling menyayat hati saya tuan-tuan dan puan, ibu tu dah berumur 68 tahun tuan-tuan. Suami dia berumur 72 tahun. Apa dia kata? Sejak akhir-akhir 10 tahun yang akhir ni, bila kita berumur 60 tahun ni, hari-hari bergaduh tuan-tuan. Hari-hari bergaduh. Makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh, makin tua makin masam muka. Ada di antaranya tuan-tuan, ada ibu yang beritahu saya, kerana kami ni sebenarnya dah setahun setengah dah. Saya tidur dalam bilik, suami saya tidur dekat sofa. Cucu saya tanya saya, dia kata, cucu saya tanya saya, doktor, I don't know how to explain to my cucu. Why do I sleep there in the whole room? Why Datuk ni, Tok Wan ni, kenapa dia duduk, dia tidur atas sofa? Kesianlah tuan-tuan ni.
Tuan-tuan cek dengan pejabat agama Islam wilayah atas Selangor, tuan-tuan. Kadar perceraian manusia yang hujung usia 60 tahun ke atas semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Dalam satu rate, dalam satu nisbah yang tuan-tuan kita rasa takut mendengar nisbah. Macam mana tuan-tuan ni? Tuan-tuan bayang, tuan-tuan dah tua ni, dah tua. Tua ni tuan-tuan, saya nak peace of mind, isteri nak peace of mind. Saya nak baca buku, isteri nak baca buku. Saya nak baca kitab, isteri nak baca kitab. Saya nak hafal sikit ayat-ayat lazim, isteri nak hafal ayat lazim. Tapi kalau dilanda dengan pertengkaran hari-hari, semuanya tak betul. Suami kata semuanya tak betul, apa kehendaknya semua tak dapat disampaikan oleh isteri. Kesian tuan-tuan. Isteri kita pagi-pagi dah menangis tuan-tuan. Ambil hujung-hujung curtain tu, dia kata saya lap air mata doktor, saya tak tahan doktor, saya tak tahan. Malu saya dengan anak, malu saya dengan cucu, malu saya. Kesian tuan-tuan. Janganlah. Kita nak mati ni, nak menghadap Allah ni, nak matilah husnul khatimah ni. Kenapa kita layan perasaan jiwa nafsu kita, ya? Okey, nombor 2 tuan-tuan dan puan, ya. Itu amalan. Itu amalan tu. Okey, nombor 2, malas beribadah, tidak tidak. Okey, tu tidak memampukan masjid. Yang ke-8 tuan-tuan, tidak selesa dinasihati. Tidak selesa dinasihati, tak hendak dinasihat tuan-tuan. Marah dia dinasihat. Kita punya menantu datang, ayah, saya bawa saya. Besok pagi kita sembahyang subuh, ya. Kita pergi masjid sembahyang subuh. Saya bawa. Saya dengan Ani akan pergi. Mama dah setuju nak pergi, ayah pergilah. Kau pergi aja lah. Engkau lah pergi. Kau doa kat ayah, kau pergi kau doa kat ayah. Betul saudara. Saya dah pernah tengok ramai tuan-tuan. Tuan Haji, saya nak cerita sikit. Ini 2 minggu yang lepas, saya jumpa dengan sahabat saya ramailah. Bisnes pun banyak sahabat saya, politik dulu pun banyak sahabat saya, kadek pentadbiran dulu pun banyak sahabat saya, tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang baru pencen. Saya dah lama pencen dah, lama dah. Saya 76 tahun kan. Yang baru pencen umur 60, 61, 62. Saya jumpa mereka. Mereka macam adik-adik saya tuan-tuan. Macam saya keluar dalam servis pun mereka di bawah lagi. Saya dah di atas kat sana dah. Nak pencen dah habis dah. Saya tanya dia orang kerja kat mana, bagi tahu kerja dah pencen. Apa dia kata? Saya cakap lagi. Dr. Hassan, boring, you know. I wish I could continue my work, I could continue my job, you know. So boring duduk rumah. Jadi saya tanya, apa buat? Apa lagi Dr. Hassan? Golf lah. Saudara, pagi golf, petang golf, weekdays golf, weekend golf. Dalam golf tuan-tuan nak tahu dulu golf. Satu lubang bertaruh RM250 tuan-tuan. Judi tuan-tuan, judi. Umur 60, 65 tuan-tuan. Kesian. Betul kesian. Saya nak ziarah dia. Dia katalah, dia Datuk Seri, I wish I could see you again, you know, dalam this couple of weeks. Kita bincang-bincang lah. Kesian tuan. Bukan seorang dua yang macam ni, ramai tuan-tuan. Ramai yang macam ni. Tak tahu apa nak buat tuan-tuan, tak tahu apa nak buat. Tak ada orang datang jumpa dia, tak ada orang masjid tak datang jumpa dia, datang ke masjid tak dapat jumpa dia. Dia tak pernah datang masjid, duduk masjid dia rasa asing. Masuk masjid dia rasa asing. Saya pun faham psikologi dia orang tuan-tuan. Dia tak biasa. Masuk masjid dia lain. Dengar ceramah ni, apa ceramah ni? Apa ni? Dia tak larat nak pikul tuan ceramah tu. Pasal dia tak pernah dengar ceramah, tuan. Apalagi yang kerja di luar negara, tuan-tuan. Minta maaf lah teman-teman saya yang kerja di luar negara, Kementerian Luar Negara dan sebagainya. Allah, kesian. Minta maaf, kesian. Sakit waktu tu, sakit. Kencing, orang semua kencing okey, orang semua kencing. Tuan-tuan, dia kencing, semut pun banyak datang. Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Kebanyakan sakit jantung. Mati tuan-tuan, mati tuan-tuan di padang golf. Mati dalam perjalanan nak main golf. Mati balik daripada golf.
Macam mana tuan-tuan? Bila anak kita mentalkinkan, bila imam datang mentalkinkan dia nak mati tuan, amin, amin, amin. Tuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudara, saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada satu hadis pendek. Innamal a'malu bil khawatim, kata hadis tu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal yang terakhir kamu lakukan dalam hidup ini, itulah yang menentukan kematian kamu. Ada satu cerita tuan-tuan, kawan saya ni tuan-tuan dia, alhamdulillah bagus dia. Doktor ni, kawan saya ni doktor ni. Dia buat medical doctor pada masa yang sama, first degree-nya Azhar. First degree-nya Syariah, kemudian tu disambung buat doktor, medical doctor. Dr. Fathi namanya. Tuan-tuan mungkin kenal lah. Dia duduk dekat Ampang Indah. Tuan-tuan apa dia kata kawan dia masa dekat Mesir tu kerja kilang besi tuan-tuan. Kilang besi daripada awal usianya sampailah umur 60 pencen kilang besi. Besi je. Dengan anak cerita besi, dengan kawan cerita besi, dengan isteri cerita besi. Besi dalam kepalanya. Besi. Akhirnya bila mentalkinkan mengajak orang nak mati mengucap la ilaha illallah, mengajar la ilaha illallah, itu talqin namanya. Bila dia talqinkan tuan-tuan, apa dia sebut? Hadid, besi. Masa malaikat maut nak cabut nyawa dia pun orang dengar tuan-tuan, besi, hadid. Kepada teman-teman, golf. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, tuan-tuan dan puan apa lagi tuan-tuan? Apa lagi amalan menghadapi maut? Itu amalan menghadapi maut. Saya pendekkan. Sekarang amalan menghadapi maut. Apa amalan tuan-tuan dan puan? Satu, solat 5 waktu serta berusaha perbaiki kualitinya. Jangan tinggal. Bagi tahu anak-anak kita, jangan tinggal solat. Nak mati dalam husnul khatimah, jangan tinggal solat. Dalam keadaan apa pun jangan tinggal solat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Puan-puan, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja puan-puan, maka telah kafir terang-teranglah dia. Satu hadis yang berkaitan dengan ini juga senada tuan-tuan menyebutkan al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya namanya insan diikat oleh solat. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka telah kafir terang-teranglah dia. Saudara, saya tengok mudah betul orang tinggal solat tuan-tuan. Yang baru di Coldplay tu tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan. Coldplay tu 70% anak Melayu tuan-tuan dia. Bayang tuan-tuan, dekat 70,000 orang. Macam mana tuan-tuan? Saya tak nak ulas lanjut lah tentang itu. Sebab itu tuan, salat, jangan tinggal salat. Pergi rumah kahwin tak salat, pergi shopping tak salat, pergi makan malam ni cukup bulan ni bawa anak pergi makan malam tak salat. Saudara datang ke rumah tak salat. Berjalan-jalan tak salat. Mudah sangat tinggal salat. Terlalu mudah tinggal salat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan salat 5 waktu, berusaha memperbaiki kualiti dan berusaha memperbaiki kualitinya. Nombor 2, sedaya upaya hentikan maksiat dan kemungkaran. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Maksiat-maksiat berhentikanlah. Dosa-dosa berhentikanlah. Dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan isteri, dengan suami, dosa dengan anak, dosa dengan jiran, dosa di tempat kerja, dosa tentang amanah, dosa berbagai-bagai dosa, dosa tangan, dosa mata, dosa hidung, dosa kaki, dosa mulut, dosa lidah, dosa telinga, dosa mata, dosa hati, dosa jantung. Saudara, lepas tu segera bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu tu fi'il amar namanya. Bangun segera buat. Segeralah kamu bertaubat. Malam nanti tuan-tuan dah buat. Saya tahu tuan-tuan dah buat. Hanya nak reaffirm saja. Subuh nanti kita bangun pukul 4.30 insya-Allah. Antara sembahyangnya ialah sembahyang sunat taubat. Soli sunat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau boleh nangis tuan-tuan, nangis.
menangis tentang dosa-dosa yang kita lakukan, dosa besar yang kita lakukan, dosa-dosa kecil yang berterusan yang kita lakukan. Kemudian melansaikan segala hutang. Ya Allah, hutang saya. Tuan-tuan bacalah, tuan-tuan buka Google tuan-tuan ya, hutang dari sudut pandangan Islam. Itu type itu je, hutang dari sudut pandangan Islam. Masya Allah, takut tuan-tuan, takut. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan, saya pun alhamdulillah lah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Kemudian tuan-tuan, amalan menghadapi maut yang berikutnya, mendidik ahli keluarga. Saudara, selepas ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena didik anak-anak kita. Tak ada cara tuan-tuan, tak ada cara. Anak kena dididik, isteri kena dididik, diri kita sebagai ketua keluarga kena dididik. Saudara, saya ada anak 8 orang tuan-tuan. Saya ada cucu 16 orang. Saya didik anak saya di tengah-tengah kota raya macam saudara juga, di Taman Tun Dr. Ismail. 5 minit daripada rumah saya adalah shopping komplek antara yang terbesar di Asia, Wan Utama. Di Taman Tun Dr. Ismail itu semua ada tuan-tuan, semua ada. Nak biar daripada Jerman, memang ada German outlet. Nak biar daripada French punya outlet ada. Nak biar daripada Jepun, Sakai ada tuan-tuan, outlet dia. Semua ada. Dekat Taman Tun Dr. Kelab malam saya tak tahu berapa, kafe-kafe saya tak tahu berapa tuan-tuan, apa tempat-tempat yang minta maaf tuan-tuan, ya, the black area ni saya tak tahu berapa banyak. Di situlah saya didik anak-anak saya. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, minta maaf saya sebut bila tentang hal saya ni, saya nak minta maaf lah tuan-tuan ya. Bukan saya nak menunjuk-nunjuk, tetapi ini sebagai galasan dalam kehidupan kita. Saya ada 8 orang anak, sehingga ini minta maaf lah Tuan Pusi, belum adalah yang memberikan masalah kepada saya. Sebab apa? Saya beri agama kepada mereka tuan-tuan, macam bapa saya beri agama kepada saya. Bapa saya Haji Ali Haji Omar ni tuan-tuan, dia guru agama, dia imam, dia guru Quran. Mak saya guru Quran, Aisyah binti Aminuddin. Mak saya Aisyah binti Aminuddin, guru Quran. Saudara, rumah saya pukul 5.30 pagi, pasti tiap-tiap pagi ayah akan ketuk pintu. Bangun masjid. Subuh, bangun. 8 orang. Saya adik-adik 8 orang. 5 lelaki, 6 lelaki, 2 perempuan. Bangun. Masjid. Hari-hari. Without fail. Every morning. My door will be knocked by my parents. Both my father and my mother. Ketuk pintu. Saya waktu tu umur 6 tahun tuan-tuan. 6 tahun ayah saya dah seret pergi masjid. Saya begitu kalau bahasa seret saya pergi masjid. Naik basikal kampung tuan-tuan, basikal rally nama dia. Basikal rally ni Tuan Haji Hamid, dia punya tempat duduk tu ada satu pembuluh sampai kepada handle dia. Itu terbayangkan? Basikal kampung lah, basikal dulu lah, rally dulu. Tempat duduk sampai kepada handle dia tu ada pembuluh. Jadi saya ni pergi masjid, yang lain-lain buat apa ni, basikal masing-masing, saya dengan ayah. Ayah saya dudukkan saya dekat pembuluh tu, tangan saya pegang handle, maka saya tersimput je duduk kat situ. Ayah kayuh basikal. Kayuh 2-3 kayuh tuan-tuan dan puan. Ayah saya, nama saya kat rumah Nasir, Sir baca. Ayah saya semak bacaan Quran saya tuan-tuan. Masa tu saya 6 tahun. Ayah saya suruh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Surah An-Najm. Umur 6 tahun tuan. Minta maaf saya sebut ni tuan, minta maaf. Tapi saya sebut ni sebagai ibrah bagi kita. Macam mana bapa saya didik saya. Didik anak 8 orang tuan-tuan. Dan saya cuba ambil serpihan-serpihan daripada pendidikan itu. Saya terapkan kepada anak saya. Tuan-tuan, yang settingnya di tengah-tengah kota raya di Taman Tun Dr. Ismail. Saudara, ketuk pintu. Saya pun ketuk pintu pagi-pagi. Bangun. Ayah saya nasihatkan anak, kalau nak beli tanah, kalau nak buat rumah, pastikan rumah itu terdengar dengan jelas azan laungan azan. Jadi saya kat Taman Tun tu, pinggir Taman Tun ada masjid namanya Masjid Al-Ghufran.
Depan masjid dalam 30 langkah tu rumah saya dah. Bila azan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dalam bilik, masuk ruang tidur, masuk ruang tamu, masuk ruang dapur. Hari-hari, 1 hari 5 kali. Susah malaikat nak duduk, susah iblis nak duduk, tuan. Susah iblis nak duduk, susah. Itu dia rahsia ayah saya. Supaya beli rumah, dapatkan rumah, sewa rumah, tempatnya mestilah mendengar azan yang sangat jelas, mendengar azan. Kemudian tuan-tuan dan puan, tidak meninggalkan ibadah yang disunahkan. Sorry. Tidak meninggalkan ibadah. Oh, mana pula dia? Tidak meninggalkan ibadah yang disunahkan, ya. Okey. Tidak meninggalkan ibadah yang disunahkan mulai daripada tahajud sebelum subuh hingga waktu rehat tidur. Saudara, apa yang disunahkan? Tahajud disunahkan. Apa yang disunahkan? Datang ke masjid disunahkan. Apa yang disunahkan? Sembahyang 2 rakaat subuh. Sembahyang 2 rakaat sunat subuh, tuan-tuan buat. Tuan-tuan buat, saya tahu tuan-tuan buat. Haja reaffirmation. Apa ganjaran sembahyang sunat 2 rakaat subuh? Ganjarannya dunia dan seisi-isinya. Hari-hari sembahyang sunat 2 rakaat subuh, kita diberikan dunia dan seisi-isinya. The whole world and whatever it contains. Bayang saudara, kita tak sambut. Menantu kita tak sambut, anak kita tak sambut, isteri kita tak sambut. Dunia dan seisi-isinya. Sembahyang subuh 2 rakaat. Imam mengimamkan sembahyang, Imam Mulyadi baca Fatihah, hujung Fatihah Imam Mulyadi mesti sebut waladdallin. Imam Mulyadi sebut amin, makmum pun sebut amin. Ini subuh aja ni tuan, makmum sebut amin. Amin makmum disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit tuan-tuan? Siapa penduduk langit? Malaikat Allah. Berapa jumlah malaikat tuan-tuan? Ulama kata 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat. Tak boleh kira jumlah malaikat. Malaikat sambut amin, amin, amin makmum daripada imam. Malaikat sambut, malaikat langit sambut amin. Selepas malaikat langit menyebutkan amin, malaikat sebut nama kita satu persatu yang hadir di rumah Allah, yang menunaikan sembahyang sunat, sembahyang subuh berjamaah tu. Malaikat sebut satu persatu nama kita, satu persatu nama kita. Dan apa mereka kata? Ya Allah, ampuni mereka wahai Allah, ampuni mereka wahai Allah, ampuni mereka wahai Allah, ampuni mereka wahai Allah. Besok jangan tinggal tuan-tuan. Di sini Masjid Al-Ansar. Next tuan-tuan, setiap hari jangan tinggalkan Al-Quran. Setiap hari jangan tinggalkan Al-Quran. Setiap hari tuan-tuan jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Mesti baca Al-Quran. Saudara, sikit lagi boleh? Sikit lagi boleh? Sikit lagi boleh? Boleh sikit lagi? Boleh? Okey, wow. Nampak okey lah kan? Saya nak cerita sikit aja. Seorang sahabat saya meninggal dah. Dia meninggal dalam 4 bulan yang lalu. Pegawai kerajaan. Nama dia paling terbaik ini, Haji Zakaria Haji Osman. Pegawai kerajaan, pegawai kanan kerajaan. Felda, pegawai Felda. Saudara, saya nak bagi tahu ya. Umur 83 Tuan Haji. Dia bawa kereta dengan isterinya daripada Taman Tun pergi Al-Usta, tidur semalam. Dia bawa kereta dengan isteri. Balik dia pandu sampai Kuala Lumpur dia Al-Usta. Umur 83 tahun. Dia tak pernah masuk hospital. Saudara. Anak 8 orang, semuanya berjaya. 3 orang full profesor tuan. Dekat Riyadh ada profesor, dekat Mekah, dekat Madinah ada profesor, dekat Jeddah ada profesor, dekat UAE ada profesor. Salah seorang anak dia financial controller di MNC. MNC ni tuan-tuan, multinational corporation, berpusat di Madagaskar. Di mana Madagaskar tuan? Madagaskar di mana? Di Afrika. Madagaskar, pulau Madagaskar. Anak dia financial control di sini. Anak dia semua berjaya. Saya tak tahulah total gaji anak-anak dia ada 8 orang tu.
Saya tak tahu berapa ratus ribu sebulan, tuan-tuan. Berapa ratus ribu sebulan. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, kehebatan dia ni, orang yang mula-mula masuk ke masjid rumah saya tu, Masjid Al-Ghufran tu, dan orang yang terakhir meninggalkan masjid, dia tak pernah sembahyang di rumah. Setakat yang saya kenal dia, Haji Zakaria, Haji Osman ni, sembahyang masjid. Apa dia buat, tuan-tuan? Lepas sembahyang, masjid rumah saya tu dia punya rehal besar kok. Masjid rumah saya tu, kat rumah saya tu, dia punya Quran semua besar. Quran yang standard imam baca tu, semua Quran besar, tuan-tuan. Jadi rehal pun besar. Habis dengan wirid dengan imam, habis dengan doa dengan imam, dia akan ambil rehal, ambil Quran. Saudara, dia duduk baca Quran satu hari, Tuan Haji, amin. Dia khatam 5 juzuk satu hari. 6 hari dia khatam Al-Quran, 6 hari dia khatam Al-Quran, 6 hari dia khatam Al-Quran. Saya tanya dia, dengan cerita Tuan Haji tak pernah masuk hospital, macam mana boleh maintain kesihatan macam itu? Ringkas jawab dia, Quran sahaja. Anak Tuan Haji semuanya berjaya. Susah nak cari macam Haji ni. Anak berjaya, bukan saja anak berjaya, dalam Islam, dalam amalan pun anak dia first class. Amalan agama first class, tuan-tuan. Macam mana anak Tuan Haji jadi begini? Dunia berjaya, akhirat pun berjaya. Quran sahaja. Sikit je jawab dia. Tuan Haji dengannya pergi Arustar sendiri, bawa kereta pergi balik, umur 83 tahun. Macam mana dapat kekuatan tu? Quran sahaja. Semuanya Quran, tuan-tuan. Dan bagi kita yang tak menjelajah Al-Quran, bagi kita yang tak buka mazhab Al-Quran, bagi kita yang tak baca sepotong daripada Al-Quran, macam mana, tuan? Macam mana? Saya mewajib, tak maaf, saya mewajibkan diri saya satu hari minimum 1 juzuk. Hari ini saya dah habis 1 juzuk. Biasanya 2 juzuk satu hari dalam kesibukan. Saudara, Quran. Okey, next, tuan-tuan dan puan, yang akhirnya, tak maaf tuan-tuan dan puan, yang akhirnya saya nak menyebutkan, macam mana, tuan-tuan dan puan, apa dia yang perlu dilakukan oleh kita lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, apa yang perlu dilakukan oleh kita lagi ialah tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada tuan, kekuatan kepada saya dan kekuatan kepada tuan-tuan yang ada kat sini, insya-Allah, mudah-mudahan. Sekarang ni mari kita hafalkan ni. Tuan-tuan dah hafalkan ni, tuan-tuan dan puan. Lepas sembahyang, untuk mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, tuan-tuan dah hafal ni. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Baca. Ajak isteri kita, yang mari sama-sama kita sebut. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Saya masih ada 3 family bersama dengan saya, anak-anak dengan saya. Mari kita baca sebelum matahari terbit ni. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Saudara-saudara, insya-Allah mudah-mudahan dengan kita sabar, kita dengan alhamdulillah Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan satu lagi doa ni. Allahumma hasinna aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma hasinna aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikanlah keseluruhan segenap urusan kami, serta lindungilah kami daripada kenistaan hidup. Lindungilah kami daripada kenistaan hidup di dunia dan seksaan hidup di akhirat nanti, wahai Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan yang mengakhirkannya, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, saya harap dengan malam ini kita bukan menjadi manusia yang sangat menyesal di padang mahsyar, yang sangat menyesal di akhirat. Jumaat yang lepas dekat sini, saya rasa hari Jumaat pagi, Imam Mulyadi ke siapa-siapa imam ke, saya rasa dia baca rakaat yang pertama Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat yang kedua dia baca surah Al-Insan. Dalam Alif Lam Mim Sajdah ni, tuan-tuan, ada ayat yang menceritakan tentang macam mana kita rasa penyesalan kita yang amat sangat. Tempatnya di padang mahsyar. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan
inna muqinun. Saya tak payah ulang lah. Ini cerita penyesalan. Penyesalan apa? Dibagi hidup 60 tahun, tak juga kembali kepada Allah. 70 tahun, tak juga datang masjid. 75 tahun, tak juga baca Quran, tak juga belajar Al-Quran. 60 tahun, tak juga didik isteri, tak juga didik anak. Tuan-tuan ya, 70 tahun, masih lagi gila dunia, terlalu dunia. Saudara, kita akan menyesal. Apa kita kata? Mereka yang ingkar kepada Allah, mereka datang menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hina dina, menundukkan kepala dalam hina dina. Apa mereka kata? Rabbana absarna, aku dah dengar wahai Allah. Aku dah lihat, aku lihat dah manusia-manusia memekik menolong di padang mahsyar. Antara yang aku dengar ialah suara yang paling familiar dengan aku. Suara isteri aku menjerit, "Abang, tolong, abang, tolong." Ada kaki tak boleh mendapatkan dia. Ada tangan tak boleh diulurkan untuk mendapatkan dia. Nafsu-nafsi di sana tu. Menjerit anak laki-laki kita yang tak pernah dididik agama. Sebagai ayah kita tak didik agama anak kita. Memeki ayah, ayah. Aku ni anak engkau ayah. Aku anak engkau ayah. Ayah, ayah, ayah. Tak boleh buat apa-apa. Ada. Rabbana absar wa sami'na. Dah dengar, tengok dah tengok, dah dengar dah dengar. Farji'na. Tentara apa dia buat tuan? Farji'na. Aku nak pulang semula ke AU2. Aku nak pulang semula ke AU2. Wahai malaikat, aku nak pulang semula ke AU2. AU2 dah tak ada dah. Kuala Lumpur dah tak ada. Malaysia dah tak ada. Asia dah tak ada. Dunia dah tak ada. Dah kiamat dah. Malaikat tanya juga pada dia, engkau pulang ke dunia, kau nak buat apa? Nak amal salihah. Aku nak melakukan amal salih. Dulu aku hidup dengan dunia, aku tak fikir akhirat. Aku tak fikir nak mati. Aku dunia. Inna muqinun. Sekarang kami baru yakin. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Terakhir tuan-tuan dan puan ya. Yang akhir sekali saya nak memberikan sikit ya. Tuan dengar satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutupnya. Ma min ahadin yamutu illa ma nadim. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qal in kana muhsinan qadima nadima an la yakuna dadat wa in kana musian nadima an lam yakuna naza'. Tuan-tuan, ini cerita tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, macam mana kematian kita nanti tuan-tuan. Tidaklah seorang itu mati melainkan dia akan menyesal. Orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, apa penyesalannya?" Bagi dia menjawab, jika dia orang baik, dia menyesal mengapa tidak bertambah kebaikannya. Jika dia orang baik, kenapa tak tambah kebaikan? Masa kau hidup, kenapa tak tambah kebaikan? Jika dia orang jahat, dia menyesal mengapa tidak meninggalkan kejahatannya. Saudara, isap rokok pun jahat tuan-tuan. Tinggalkanlah kejahatan itu tuan-tuan. Isap rokok ni haram tuan-tuan. Seluruh dunia termasuk Selangor telah memfatwakan isap rokok dan vape itu haram. Mulakan dengan itu tuan-tuan. Mulakan dengan itu. Mana boleh dalam poket benda yang haram? Mana boleh dalam ruang tidur kita ada benda yang haram? Mana boleh dalam rumah kita ada benda yang haram? Mana boleh buat sembahyang benda yang haram? Saudara, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan pasal kita nak tinggalkan semua ini, nak bersihkan diri kita luar dan dalam untuk mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Okey tuan-tuan. Yang ini 3 buku yang terakhir. Tajuk buku ni Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni. Proceed daripada buku ni saya gunakan untuk membina anjung Husnul Khatimah. Sekarang ni dah 2 tahun setengah saya bawa buku ni, Tuan Haji Abdul Hamid ni. Kita dah collect 2.6 juta ringgit, termasuk contribution daripada kawan-kawan tuan-tuan. Saya tulis buku ni bukan untuk keuntungan. Saya tulis buku ini tuan-tuan dan puan untuk jadi jembatan pergi ke syurga. Semuanya, sebahagiannya saya masukkan dalam tabung anjung Husnul Khatimah. Buku yang kedua tuan-tuan dan puan, buku yang kedua tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya tulis buku ni tuan-tuan pasal memikirkan anak kita, anak remaja kita. Tak nak datang ke surau, tak nak datang macam mana anak kita tuan-tuan. Tunjuk ada. Tunjuk anak kita sekarang yang berumur 13 sampai 20 tahun. Tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan tunjuk saya. Tunjuk saya. Tunjuk anak kita yang berumur 13 tahun dan akil balik sampai 20 tahun. Dalam majlis ini, hari ini ni, hari Selasa hari ini. Tunjuk tuan-tuan. Inilah yang jadinya tuan-tuan. Maka saya tulis buku ni.
Buku ni saya tulis. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dalam ni ada satu subchapter tajuknya Anak Derhaka. Atau perempuan Dalam ni ada satu subchapter tajuknya Anak Derhaka. Saya cadang sebelum tidur tuan-tuan. Paksa anak kita duduk dengar mak ayah dengar. Baca satu hari tuan-tuan, satu malam, satu muka surat. Satu muka surat 2 minit setengah. 2 minit setengah je. Baca, faham, tidur. Dah cukup dah. Satu malam satu muka surat, satu malam satu muka surat ini. Tentang anak derhaka tu baca. Tuan-tuan tu baca tentang akibat anak derhaka. Ada 10 akibat anak derhaka. Sembahyang tidak diterima, doa tidak diangkat, rezeki tidak ada keberkatan, tuan-tuan. Hati tidak pernah tenang pasal anak derhaka, tuan-tuan. Pasal anak derhaka. Inilah tuan-tuan yang saya tulis ni. Berdasarkan pengalaman saya mengadakan summer camp 36 tahun, tuan-tuan. 1.2 juta anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Untuk kepala kerajaan Tuan Haji Abdul Hamid, Tuan Majlis ingat saya kenalkan program namanya Bina Insan. Kalau misalnya budak-budak summer camp, bila dah dewasa, namanya Bina Insan yang saya kenalikan itu. Inilah yang saya dapat. Tentang buku yang terakhir khusus untuk muslimat kita. Suami dia kena baca, isteri dia kena baca, anak-anak kita baca. Apa tajuk buku ni tuan-tuan? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni nak meyakinkan anak saya, isteri saya, dan nak meyakinkan anak orang, isteri orang, nak meyakinkan satu muslimat di Malaysia ni tuan-tuan, supaya mereka dalam kepala mereka sudah terbayang, aku nak jadi ahli syurga. Bukan ahli syurga, aku nak jadi bidadari syurga. Bukan nak jadi bidadari syurga, lebih atas daripada itu, aku nak jadi ketua bidadari syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Bacalah buku ni tuan-tuan. Saya akan tengok, saya tulis secara manual. I wrote this book using the manual punya format. Mudah tuan-tuan. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ikuti buku ini daripada awal hingga akhir, insya-Allah. Ulang 3 kali baca. 3 kali baca tuan-tuan puan, isteri kita berubah wajah. Isteri kita berubah fikir. Isteri kita berubah vision. Isteri kita berubah mission. Isteri kita berubah adab. Isteri kita berubah tata susila dengan suami kerana membaca buku ini, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Nanti di luar tuan-tuan dan puan, di luar sana ada sahabat saya. Tuan-tuan boleh dapatkan ni. Satu tuan-tuan tuan-tuan boleh dapatkan pamphlet Kompleks Anjung Sulul Khatimah. Saya tak perlu terangkan lah. Kompleks Anjung Sulul Khatimah di Kampung Lebu, Bukit Mempaga, Bentung, Pahang, Darul Makmur. Tanah 7 ekar yang diwakaf, kami Yayasan Husnul Khatimah akan sedang membangunkan. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan nak derma silakan. Kalau tuan-tuan tak mau derma pun, doakan saja. Tuan-tuan doakan. Supaya program ini, program yang dibuat secara prinsip-prinsip wakaf, akan terjelma menjadi satu-satunya dalam dunia untuk mendidik manusia mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tuan-tuan puan insya-Allah tuan-tuan yang nak menderma, tuan-tuan ada tabung kat sana dan sebagainya, tolonglah tuan-tuan puan, tolong. Derma namanya sumbangan wakaf tunai untuk Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Ada tabung kat sana tuan-tuan, insya-Allah masjid derma. Satu lagi tuan-tuan depan, untuk menentukan tabung ini ataupun kompleks ini berjalan terus-menerus sampai hari kiamat, kita perlukan profit center tuan-tuan. Jadi kita ada kat sini namanya Sabah Physio Rehab Center. Tuan-tuan yang ada masalah otot, ada masalah lutut, ada masalah slip disc, ada masalah sakit sendi, ada masalah tentang tuan-tuan kena stroke, tuan-tuan baru kena heart attack, dalam keadaan recuperating, kita ada 3 pakar di sini tuan-tuan, di Setapak di sana, dekat sebelah Columbia Hospital di Setapak. Kita ada tuan-tuan dan fasilitas sini. Tuan-tuan yang memerlukan tuan-tuan, insya-Allah rawatan-rawatan fisioterapi, rawatan-rawatan rehabilitasi, tuan-tuan datang ke situlah. Kalau ada keuntungan pun di sini, keuntungannya dia akan salurkan kepada Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, saya harap tuan-tuan, satu lagi yang akhir tuan-tuan ni kad saya. Apa tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan ambil kad ni, screenshot tuan-tuan, screenshot kad ini, dan tuan-tuan sebarkan kepada seluruh konteks dalam telefon. Kalau ada kontak dalam telefon 500 orang, bagi pada 500 orang. Apa dia? Dakwah Hasan Ali, Islam Online oleh Hasan Ali, tuan-tuan puan. Dan saya ada 6. Saya ada Telegram, saya ada Instagram, saya ada YouTube, saya ada TikTok, saya ada 6 tuan-tuan puan.
bolehlah anak-anak kita ikuti program saya. Hari-hari, tuan-tuan, hari-hari ada benda baru. Sama ada kuliah maghrib saya, sama ada kuliah subuh saya, kami kuliah duha saya. Dapatkan tuan-tuan, dapat. Percuma, 1 sen pun tak kena bayar, tuan-tuan. 1 sen pun tak kena bayar. Inilah sumbangan saya kepada umat akhir-akhir umur saya ini. Saya berdakwah, tuan-tuan. Yang ini face to face. Online pun saya berdakwah. Dapatkan ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan kad saya ini. Minta di luar nanti kad saya, insya-Allah. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Haji Mustafa yang memperkenalkan saya dengan Masjid Al-Ansar. Terima kasih Tuan Haji Abdul Hamid Surip ya, yang jadi pengurusi nazir kepada masjid. Terima kasih kepada yang setiausaha. Saya pun tak kenal, tuan-tuan, hanya cakap telefon jadi tadi. Yang mana satu? Oh, masya-Allah. Okey. Jadi terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Muljadi. Terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir malam ni, tuan-tuan dan puan. Pengalaman saya ya. Di Kuala Lumpur, terutama Masjid Kuala Lumpur, termasuk Putrajaya dan sebagainya. Kehadiran malam ni yang berbahagia Tuan Haji Abdul Hamid antara yang terbaik yang pernah saya saksikan. Tahniahlah kepada masjid. Tahniahlah kepada pengurusi setiausaha dan teman-teman yang dapat menghimpunkan seramai ini, tuan-tuan, dalam kuliah maghrib. Antara yang paling ramai yang pernah saya saksikan. Mudah-mudahan lain kali tuan-tuan dan puan bukan ramai macam ni. Tuan-tuan gandakan 4 kali ganda daripada ini, tuan-tuan. Barulah masjid ini berfungsi seolah-olah seperti Masjid Nabawi di Madinah itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Cukup kat situ. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini majlis pengampunan Kau, ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa isteri kami wahai Allah. Ampunkan dosa suami kami wahai Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami dan menantu-menantu kami. Ampunkan dosa ahli-ahli keluarga kami yang dekat yang jauh wahai Allah. Ampunkan dosa sahabat-sahabat dan teman-teman kami, jiran tetangga kami, dan ampunkanlah seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau majlis ini menyebut hidayah wahai Allah, ya Allah, gugurkan sebutir hidayah dalam hati-hati kami wahai Allah. Gugurkan sebutir hidayah dalam hati-hati kami wahai Allah. Gugurkan sebutir hidayah dalam hati-hati kami wahai Allah. Kami memerlukan hidup ini dengan hidayah. Kami memerlukan kami tua dengan hidayah. Kami perlu mengakhirkan umur dengan hidayah. Kami perlu mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam husnul khatimah dengan hidayah wahai Allah. Kurniakan hidayah kepada kami wahai Allah. Kurniakan hidayah kepada kami wahai Allah. Kurniakan hidayah kepada kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis meningkatkan keimanan, tingkatkan keimanan kami wahai Allah. Beri kekuatan kepada tangan kami, beri kekuatan kepada kami dan seluruh anggota tubuh badan kami, untuk kami dermakan, infakkan untuk mengabdikan diri kepada Engkau wahai Allah, untuk melakukan ibadat-ibadat yang Kau wajibkan, yang Kau perlukan, yang Kau sunatkan kepada kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami taufik dan hidayah. Berilah kami ruang dan masa wahai Allah, untuk terus berfikir dan mengambil tindakan bersama isteri-isteri kami dan anak-anak kami wahai Allah, untuk membentuk satu keluarga yang Kau sayang, Kau kasih, keluarga yang Kau redha kepada kami dan kami redha kepada Engkau. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Engkau wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah merupakan majlis mengingatkan kami kepada kematian wahai Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kematian sebagai zikir harian kami wahai Allah. Jadikanlah kematian ini sebagai zikir harian kami wahai Allah. Jadikanlah ingatan kematian ini sebagai ingatan dan motivasi untuk kami, untuk memperbagaikan, untuk meneruskan, untuk mengukuhkan lagi amal ibadat kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kumohon. Rumah tangga kami wahai Allah, jagalah rumah tangga kami, lindungilah rumah tangga kami wahai Allah. Sebarkan kasih sayang, masukkan angin kasih sayang wahai Allah. Masukkan angin kasih bayu kasih sayang. Masukkan angin kasih sayang dalam rumah kami wahai Allah, supaya kami dengan isteri dan suami berkasih sayang, bersama anak dan cucu-cucu kami berkasih sayang wahai Allah. Kami hidup berkasih sayang dan mati dengan kasih sayang. Kami sayang Engkau wahai Allah. Kami sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindukan Nabi Engkau wahai Allah. Kami rindukan Nabi Muhammad wahai Allah. Kami rindukan Nabi Muhammad, dan kami ingin bertemu dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti wahai Allah. Rabbana innana sami'na
Mana dia yunadi lil iman. An aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, untuk teman-teman kita di Palestin, untuk teman-teman kita di Gaza, ya Allah, berikan kemenangan segera kepada mereka. Datangkan malaikat-malaikat seperti Engkau datangkan malaikat dalam peperangan Badar untuk membantu mereka, wahai Allah. Hapuskan Yahudi, wahai Allah. Hapuskan Zionis, hapuskan Israel, wahai Allah. Hapuskan mereka daripada bumi ini, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf tuan-tuan terlebih masa sikit. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan ikhlas dan saya ikhlas jumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Doa kata tuan Hasan Ali akan hidup lagi, berdakwah lagi sampai akhir hayat saya nanti insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masa tu.